Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dimuliakan, terlebih dulu kita sama-sama panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih lagi diberi ruang dan masa dengan kesihatan kita, ketenteraman kita dan keadaan yang baik ya pada hari ini, khususnya pagi ini. InsyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan amalan kita yang kita buat sebanyak sedikit diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan dan menjamin kita di akhirat besok insya-Allah. Dan mudah-mudahan kita mendapat ampunan dan ditempatkan bersama-sama dengan orang-orang yang mendapat keampunan di akhirat. InsyaAllah pagi ini tuan-tuan, ya, dalam masa yang singkat ya, dan kita pun ada urusan penting kita pagi ini ya, jadi dalam waktu yang sama kita ambil sikit masa ya untuk melihat amalan kita dan perbuatan kita, kerja buat kita ya, apakah ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Pagi ini kita tengok satu tajuk ya, al-khauf. Al-khauf, takut akan Allah. Takut akan Allah, khauf ya. Dan satu lagi ar-raja. Ya, dua perkataan ni disebut ya oleh ulama tasawuf kita ya, khauf takut dan ar-raja ni mengharapkan. Dua perkataan ni di mana letaknya tuan-tuan? Khauf, takutkan Allah ketika kita sihat, ketika kita dalam keadaan aman dan boleh bergerak, boleh beribadah dan boleh berfikir ya, boleh berbuat sesuatu ya, khauf. Macam sekarang lah, takutkan Allah ya. Dan ar-raja ni tuan-tuan mengharapkan. Kata ulama kita, ar-raja ni tempatnya di mana tuan-tuan? Ketika nazak, waktu kita bernazak, artinya roh kita nak keluar, hanya kita mengharapkan keridhaan Allah sajalah ya, tidak ada apa lagi dah ya, mengharapkan keridhaan Allah sajalah, ar-raja ya. Ini dua perkataan ya. Baiklah, jadi kita pagi ni kita tengok al-khauf ya. Apa yang dimaksudkan dengan takut akan Allah tuan-tuan? Dia kata sini ya, takutkan Allah ataupun khauf. Takut akan Allah, khauf itu ialah hati rasa gemetar dan hati rasa kecut terhadap kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, serta hati rasa takut akan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya maknanya kita kena patuh taat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala kita buat, dan apa yang dilarang ditegah kita tinggalkan ya. Kita takut kalau tak buat apa yang disuruh oleh Allah. Kita takut kalau kita buat perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Khauf ya. Jadi dua-dua ni ada balasan ya. Dua-dua ni ada balasan. Orang yang takutkan Allah ada balasannya, orang yang dan orang yang mengerjakan larangan Allah pun ada juga balasannya ya. Baik, apakah yang mendorongkan rasa takut akan Allah? Yang mendorongkan rasa takut akan Allah, pendorongnya ialah iman. Pertama sekali iman, percaya kepada Allah, yakin dengan Allah, janji Allah ya. Jadi di situ baru datang takut. Kalau tak takut, kalau tak beriman,
Kalau tak ada keyakinan, ya, dia tak takut akan Allah. Dia akan melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Sebab tak takut. Tak takut, dia buat. Ya, dia tak takut. Dia rasa dia hebat, dia lebih kuat. Dia lebih kuat rasanya daripada Allah. Dia buat. Ya, jangan, dia buat juga. Jangan minum arak, dia minum juga. Jangan mencuri, dia buat juga. Jangan buat maksiat, kata Allah, dia buat juga. Dia tak takut. Padahal janji Allah, siapa yang buat perkara-perkara yang kularang, kata Allah, tempatnya neraka. Neraka, api yang berganda-ganda nyalanya, tapi dia tak takut. Sebab apa? Dia tidak ada kepercayaan, tidak ada iman, tidak ada keyakinan dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia katakan, dia mesti ada daripada iman, ya, iman. Itu juga mereka yang taat kepada Allah, ya, taat kepada Allah, janjinya syurga, tempat yang tertinggi, tinggikan darjatnya, ya, di sisi Allah di sana besok, ya, masya-Allah, ya. Baik. Pendorongnya ialah iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terbitnya juga daripada mengenal Allah. Iman dia terbitnya daripada mengenal Allah. Tak cinta, tak kenal. Ya, tak cinta, tak kenal. Dia tidak akan ada, dia tidak akan beriman. Dia tidak akan yakin sekiranya dia tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan, kita kembali kepada waktu sekolah kita dulu, tuan-tuan. Ya, kita ingat lagi. Rukun iman, rukun Islam, ya, rukun iman, ya, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia sekurang-kurangnya? Ya, kita belajar dulu tu kan, sekurang-kurangnya 20 sifat yang wajib bagi Allah kena kenal. Wujud, qidam, baqa dan seterusnya, kaunuhu mutakalliman. Ini wajib, ya, bagi Allah, dan mustahil bagi Allah, artinya barang yang tak boleh kita terima di akal. Allah ada, wajib. Allah tak ada, boleh terima di akal, tak boleh kan, mustahil. Begitu juga katakan Allah tu berkata-kata. Kalau tak berkata-kata, mustahil, ya. Berkata-kata Allah, ya, wa kallamallahu Musa taklima, wajib bagi Allah, ya. Dan kalau dia tak berkata, katakan dia Allah terkelu, boleh kita terima di akal? Tak boleh kan, mustahil. Jadi lawan bagi yang wajib tadi ada 10. Yang wajib 10, lawan dia 10, jadi 20. Satu yang harus bagi Allah, dia nak jadikan ke tidak ke, itu adalah pulang bagi Allah SWT, harus bagi Allah, ya. Jadi dalam kalimah la ilaha illallah, di situ dikatakan kalimah tauhid, tuan-tuan. Di situ 41 akaid yang disebutkan tadi, 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil bagi Allah, dan satu yang harus bagi Allah. 41 kan. Itu dalam kalimah, dalam kalimah tauhid, yakni dalam kalimah la ilaha illallah. Kita belajar tu kan. Kemudian ada 9 lagi nak mencukupkan 50 akaid. Dia pergi kepada sifat Rasul, sifat Nabi kita, sidik, amanah, tabligh, patanah kan. Ya, mana tahu kan, sidik benar, sidik, amanah, tabligh, sampai patanah, dia bijak kan. Itu wajib bagi Nabi tu. Lawan dia tu, apakah Nabi kita tak benar? Tak boleh kita terima kan. Itu mustahil. Jadi 4 sifat yang wajib bagi Nabi, dan 4 sifat yang mustahil bagi Nabi, dan satu yang harus bagi Nabi. Berperangailah dia dengan perangai manusia yang tidak membawa kekurangan. Dia sama macam kita juga. Kita kahwin, dia kahwin, kita makan, dia makan, tidur dan sebagainya, itu kan sama, tapi tidak membawa kekurangan kedudukan dan darjat dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ini dalam kalimah Muhammadur Rasulullah. Jadi dalam kalimah la ilaha illallah ada 41 tadi akaid, dan Muhammadur Rasulullah ada 9 dalam kalimah Muhammadur Rasulullah. Maka semuanya 50 wajib dia ketahui. Ini masa kita sekolah tu kan. Ini maknanya asas kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala kan. Satu. Kemudian kita pergi kepada dalil pula. Dalil akli satu, dalil naqli. Dalil akli ni apa, tuan-tuan? Dalil yang kita boleh mengenal Allah SWT tu melalui akal, akal. Pokok bergoyang,
Ada angin kan, angin tak nampak kan, tapi dia bergoyang. Takkan dia bergoyang sendiri kan? Apa kata akal? Ini mesti ada yang menggoyangkan. Maka kita kembali kepada apa namanya, ini sebenarnya urusan Allah Subhanahu Wa Taala itu, mana Allah berkuasa, dia berkehendak menjadikan sesuatu kan. Contoh tekan itu akal kan. Kalau yang nak katakan nakli ni, dia daripada ayat Quran lah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sebenarnya Allah tu berkuasa atas setiap sesuatu. Itu dikatakan dalil nakli ya. Jadi dua ni, dalil nakli, dalil akli, dan kita kena tahu juga ya. Jadi daripada la ilaha illallah tadi, Muhammad Rasulullah tadi, semuanya adalah 50 aqaid ya. Aqaid dan aqaidah jamak daripada akidah ya. Aqaid dan dalil nakli, dalil akli juga kita kena tahu ya. Ni asas ya, asas kita mengenal Allah SWT. Maka seterusnya lah ada sifat istiqar, sifat istighna dan sebagainya kan ya. Ini kalau kita baca kitab tauhid, kitab usuluddin ya. Jadi apa pun mengenal Allah SWT ni adalah bermulanya sebelum iman. Jadi seseorang itu dia terbitnya iman itu adalah daripada dia mengenal Allah Subhanahu Wa Taala kita ya. Jadi kita di sembahyang, puasa dan beribadah dan sebagainya, maka hendaklah kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kembali kepada apa yang kita sebut tadi ya, sekurang-kurangnya ya, iaitu mengetahui segala sifat kesempurnaan. Itulah sifat yang sebut tadi lah ya. Dan sifat-sifat ketuhanan bagi zat Allah, serta kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan segala alam ini ya. Jadi dalam bab tajuk kita takut tadi, khauf tadi, di mana terbitnya khauf ni daripada iman. Iman terbitnya daripada mana? Dia mengenal Allah Subhanahu Wa Taala ya. Itu dikatakan awaludin ma'rifatullah, awal-awal agama kita mengenal Allah. Kita lahir saja ke dunia, kita mengenal Allah. Jangan mengenal benda-benda yang lain. Jangan mengenal benda-benda yang lain ya. Awaludin ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah datang iman, yakin, dan barulah insya-Allah kita akan takut akan takut akan Allah. Maksudnya perintah Allah, ketaatan dan larang-larangan Allah Subhanahu Wa Taala tu kita patuh ya, dan insya-Allah kita selamat dunia dan selamat akhirat ya. Ini dalam bab takut. Apakah yang dihasilkan oleh takut akan Allah? Apakah yang dihasilkan? Dia kata hasil yang utama ialah berusaha untuk menjaga dan memelihara diri daripada mendapat kemurkaan Allah, iaitu dengan cara mengerjakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Itu dah. Jadi selepas daripada iman tadi yang terbitnya daripada mengenal Allah Subhanahu Wa Taala tadi, maka kita hendakkan yang menghasilkan takut tadi, maka hendaklah kita berusaha kata jaga sikit, ini menjaga dan memelihara diri kita daripada kerja-kerja yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Iaitu dia kata dengan cara macam mana mengerjakan apa saja yang diperintah oleh Allah ya, perintah Allah yang disuruh oleh Allah, mentaati perintah Allah dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah SWT. Tok guru kampung kata hukum agama ni tak banyak, dua saja: buat apa yang disuruh, tinggalkan apa yang dilarang ya. Buat apa yang disuruh, tinggalkan apa yang dilarang. Dua hukum saja tu. Itu kata tok guru kampung lah ya. Baik ya, jadi apa pun yang menghasilkan khauf ni selepas kita beriman, dan iman itu terbitnya daripada mengenal Allah Subhanahu Wa Taala tadi, adalah kita dengan ada usaha kita terus kita mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala ya. InsyaAllah kita akan menghasilkan takut akan Allah ataupun khauf ya. Apakah kelebihan orang yang takut? Kelebihan orang yang takut akan Allah ni, kelebihan ya. Di sini dia kata tuan-tuan, satu kelebihannya ialah pertama, Allah mengurniakan petunjuk, hidayah. Allah mengurniakan petunjuk dan hidayah ya. Dan yang kedua, Allah mengurniakan ilmu. Nanti kita dia huraikan ya. Dan yang ketiga tuan-tuan, yang pertama petunjuk, yang kedua Allah mengurniakan rahmat, rahmat, dan yang ketiga baru
mengurniakan ilmu, dan yang keempat mengurniakan keredaan Allah SWT. Allah suka, radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Ya, baik. Ya, Allah mengurniakan petunjuk hidayah. Ya, yang kedua Allah mengurniakan rahmat, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf, ya, Al-A'raf ayat 154 yang berbunyi hudan wa rahmatun lillazina hum lirabbihim yarhabun, yang bermaksud hidayah, petunjuk dan rahmat dikurniakan bagi mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni Tuhan mereka. Ya, jadi maknanya hudan wa rahmah tu maknanya hidayah, ya, apa tu, hidayah dan petunjuk, rahmat dikurniakan hanya kepada orang yang takutkan Allah. Ya, mana dia takut? Ittaqullah, ittaqullah, tidak ibadat. Ya, ittaqullah, tidak ibadat, ittaqullah, takutlah kamu akan Allah. Ya, tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Ittaqullah. Ya, berkali-kali, ya, dia tak tinggal. Ya, dalam khutbah Jumaat, ya, tu dia. Itu dia, ya. Jadi rahmah, hudan, petunjuk dan rahmat itu dikurniakan hanya kepada mereka yang takut akan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang tidak takut akan Allah, orang yang tidak takut akan Allah, rahmat dan petunjuk dan rahmat jauh. Itu jauh. Jadi orang yang mendapat petunjuk ni dan rahmat, belas kasihan Allah, petunjuk, hidayah hanya bagi mereka yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu dia. Ya, kalau tidak tak merasa, tuan-tuan. Ya, orang kata mintalah, orang kata kepada Allah, mintalah petunjuk, mintalah rahmat dan sebagainya, tapi waktu yang sama dia tidak takutkan Allah, dia mengerjakan kerja yang dilarang oleh Allah. Ya, mencuri, maksiat, itu, ini dan sebagainya yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jauh orang kata, maknanya daripada petunjuk dan daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian dia kata Allah mengurniakan ilmu seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Fatir ayat 28 yang berbunyi innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang bermaksud sesungguhnya orang yang takut akan Allah daripada kalangan hamba-Nya ialah orang yang berilmu. Ya, orang yang berilmu. Dan ilmu ini adalah pengukur kita. Ya, pengukur segala-galanya. Boleh ke tak boleh ke? Yang mana satu nak pilih, yang mana satu orang kata nak ambil dan sebagainya, daripada ilmu. Boleh kita terima ke, tak terima ke? Orang kadang bercakap itu, cakap ini dan sebagainya, kita boleh terima kan? Maka kita kena ada ilmu. Ya, kita kena ada ilmu. 2 campur 3 apa? Kata dia, 2 campur 3 5 kan? Tapi dia kata 4. Dia bermati-mati juga 4. Jadi kita dah ada ilmu ni, dah belajar dah. 2 campur 3 5 kan? Jadi jangan ikut dia. Dia 4 kata dia. Dia macam mana pun dia mati-matian, dia 4 kata. 2 campur 3 5 campur 5 10, tapi dia kata 9. Contohlah katakan, ya. Jadi kita ilmu kita dah ada belajar, kita tahu dah 5 campur 5 tu 10, tapi dia tetap juga mengatakan 9, takkan kita nak ikut dia. Ya. Ini ilmu, orang kata menentukan, orang kata kedudukan kita di jalan yang sebenarnya. Ihdinas siratal mustaqim, ya, minta petunjuk jalan yang sebenar, ya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut akan Allah, orang yang takut akan Allah daripada kalangan hamba-hambanya ialah orang yang berilmu. Ya, ini ilmu agama maksudnya, ya. Orang yang berilmu dan beramal. Ilmu pun ada tapi tidak beramal, tak jadi juga, tuan-tuan, ya. Apa kata pepatah Arab, al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin kasahabi bila matarin. Ilmu yang tak ada beramal, ilmu bila amalin, tak ada amal, kasyajari bila samarin, seperti pokok yang indah, yang besar, besar tapi tidak mengeluarkan buah, pokok rambutan besar, pokok pembelam besar depan rumah, menyemak daun je, ya, daun je menyemak je kan, tapi tak ada buah. Contoh kan, begitulah ilmu, katakan kalau ada tapi tak diamalkan, seperti mana kasyajari bila samarin, kata pepatah Arab, tuan.
kasahabi bila matarin. Begitu juga awan nak turun, hujan lebat, tengok hitam lama hujan tak turun kan, tanah dah merakah dah kan, pokok banyak mati kan. Ya, contoh katakan je, kita tunggulah tadah lah bekas kan hitam ni, awan dah petah, rupanya dia berjalan tempat lain. Dia nak turun ke Shah Alam tak jadi, dia pergi ke jalan kebun ataupun pergi ke Sungai Buloh, contoh lah katakan ya. Itu dia katakan kasahabi bila matarin, menunggu awan yang nak turun tapi bila matarin, tapi tak turun hujan bila matarin ya. Dicontoh orang yang berilmu, terutama ilmu agama tuan-tuan ya, ada ilmu tapi tidak diamalkan, jadi tidak ada manfaat, tidak ada bagi dia menghasilkan ya. Jadi hendaklah kita ilmu ada dengan amalan kita ya. Jadi di sini siapa dia orang yang takutkan Allah ni adalah orang yang memiliki ilmu dan dia beramal ya. Dia beramal dan dia yakin tadi, yakin yang datangnya daripada mengenal Allah Subhanahu Wa Taala tadi tuan-tuan ya. Itu dia ya. Kemudian dia kata Allah mengurniakan keredaan, Allah mengurniakan keredaan seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Bayyinah ayat 9 yang berbunyi radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyiya rabbah ya. Ini selalu kita baca ya. Allah redha akan mereka dan mereka redha akan Allah ya. Yang demikian itu ialah bagi orang yang takut akan Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ialah Allah redha dengan apa yang dia redha ya. Hari hujan ya, berniaga ya, berniaga ais, habis air tak laku katakan, dapat ada sikit katakan, dia redha. Jadi dengan keredaan dia tu Allah pun redha. Tak apa, kita redha lah ya. Hujan apa boleh buat kan, hujan apa boleh buat kan, mungkin besok kita ada rezeki lagi ya. Contoh katakan dia redha lah. Bagi orang yang redha macam ni, Allah redha dengan keredaan dia tu ya. Tu dah satu daripadanya. Jangan sebabkan hujan tak dapat duit, tak ada berniaga tak, hari ni tak ada langsung dan sebagainya, dia marah pula hujan, dia marah air turun dan sebagainya umpama, jangan ya. Jadi kita maknanya redha dengan yang dimaksudkan radhiyallahu anhum wa radu'an zalika liman khasyiya rabbah. Siapa dia orang macam ni adalah orang yang takut akan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Apakah yang dimaksudkan mendapat petunjuk ataupun hidayah tadi ya? Yang kita kata petunjuk yang pertama tadi, mendapat kurniaan petunjuk hidayah ialah mendapat pimpinan dan bimbingan daripada Allah sehingga ia mendapat kemudahan dalam berbuat amal, ibadah dan segala ibadah dan taat kepada Allah. Ya, dia mendapat petunjuk, dipermudahkan urusan dia ya. Dipermudahkan urusan dia. Ini orang yang takutkan Allah ya. Mendapat pimpinan dan bimbingan, dipermudahkan urusan dia, dimudahkan ialah apa-apa saja dalam urusan dia. Ini orang yang takutkan Allah SWT. Artinya dalam usaha dia tu dia berdoa kepada Allah ya. Dalam usaha dia tu dia berdoa kepada Allah kan. Kita usaha ni kena ada buat kan, pada kita ahli sunnah wal jamaah kan. Jangan kita minta tadah tangan ya, ataupun macam bola datang menggolek, tak ada ya. Kita kena ada usaha kita sebagai orang tu macam ahli sunnah wal jamaah ni. Jadi dengan usaha dan berdoa, jadi maknanya urusan kita dipermudahkan Allah. Allah bimbing kita, Allah tunjukkan jalan yang sebenarnya kan. Satu ya. Kemudian dia kata apakah yang dimaksudkan dengan mendapat kurnia ya. Tadi petunjuk, ini kurnia ya, rahmat Allah ya, kurnia rahmat Allah. Mendapat kurnia rahmat Allah ialah mendapat belas kasihan. Rahmat ni belas kasihan, dan dapat belas kasihan Allah, mendapat berkat daripada Allah, mendapat bahagia daripada Allah, dan mendapat faedah daripada Allah. Itu jangan masukkan orang yang takut kepada Allah yang tadi. Yang kedua tadi ialah apa namanya, mendapat kurnia rahmat, mendapat kurnia rahmat dari Allah SWT ya. Rahmat ni belas kasihan
Ya, Allah tu bersifat belas kasihan kepada hamba-Nya kan. Dia kasihan kat kita yang tak kasihan Allah. Maksudnya kita yang tak ingatkan dia, kita yang tak ingatkan dia. Ya, contoh tu kan, Allah selalu ingat kata, kerana Allah tu dekat dengan kita kan. Innallaha ma'ana, ya, bersama dengan kita kan. Jadi maknanya bagi orang yang takut, macam ini katakan, Allah kasihan ke kita. Dan Allah beri keberkatan kita, hidup kita, ya, pendapatan, wang dan sebagainya, dan keberkatan, dan mendapat bahagia hidup kita, insya-Allah, ya, bahagia, tak ada keluh kesah, aman, insya-Allah, tenang, ya, insya-Allah, ya, dan mendapat faedah juga dunia dan akhirat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang takut akan Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, ya. Ya, jangan kita minta doa tak dapat, doa tak dapat, doa tak dapat, apa minta lagi, ya. Tapi jangan tinggalkan, mana satu, kita kena takut buat apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang dimaksudkan dengan mendapat kurnia ilmu yang tadi, ya? Orang yang takut akan Allah, orang yang khauf tadi, mendapat kurnia ilmu, dia kata, ya, mendapat kurnia ilmu itu ialah mendapat ilmu pengetahuan daripada Allah, ya. Mudah masuk. Ini tak masuk-masuk. Apa ustaz tu cakap tak tahu. Apa ustaz tu mengajar ada surau tadi, apa tuan guru cakap, tuan guru tak tahu, aku pun tak tahu, aku pun tak faham, kata dia. Itu maknanya ada something wrong lah, kata, ya. Jadi dalam bab ini, orang yang takutkan Allah, insyaAllah mudah dia faham, mudah dia dapat ingat apa yang dicakapkan oleh tuan guru tu, ya. Satu, jadi mendapat ilmu pengetahuan daripada Allah yang digunakan pula untuk berbuat amal ibadah dan taat kepada Allah, dan digunakan untuk perkara-perkara yang berkebajikan, ya. Allah mudahkan dapat ilmu, tuan-tuan, ya, faham, ya. Ya, macam Imam Syafi'i kan, dia apa namanya, apa saja dicakapkan tuan guru dia tu kan, dia melekat dalam otak dia kan. Tu kelebihan dia lah kan, Allah beri kat dia kan. Jadi inilah orang yang takutkan Allah, taat kepada Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Inilah hasil yang diberi oleh Allah SWT. Mereka ini kelebihannya, di mana kalau katakan guru tu mengajar, ustaz tu mengajar, cikgu tu mengajar dan sebagainya, ilmu-ilmu ataupun ucapan itu kita faham, masuk, orang kata, tu dia. Kemudian ilmu kita tu pula kita gunakan, orang kata, untuk berbuat, kita beribadah, terutama ilmu agama, ya. Kita buatkan amal ibadah kita bagi kita mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga digunakan untuk perkara-perkara kebajikan pada ilmu, ya. Sebab kita ada ilmu kan. Itu satu. Jadi kurniaan ilmu, tuan-tuan, ya. Apakah yang dimaksudkan dengan mendapat kurniaan keredaan pula? Redha. Yang tadi, ya, mendapat kurniaan redha ialah Allah menerima kesukaan kita. Allah menerima dengan kesukaan. Itulah, ya, ibadah kita, apa kata tadilah, pendapatan kita, usaha kita dan sebagainya, kita kan Allah menerima. Allah menerima. Apa lagi doa, ya, apa lagi doa kita mengharapkan doa kita lah diterima oleh Allah. Dia kata menerima dengan kesukaan. Redha ialah Allah menerima dengan kesukaan, tentunya. Ini hasil daripada kita taat, takut kepada Allah, ya, takut kepada Allah, ya. Mentaati, tidak melakukan perkara yang dilarang oleh Allah SWT, ataupun khauf tadi, ya. Itu sebabnya. Baik. Apakah yang dijanjikan oleh Allah kepada orang yang takut akan Allah ni? Apa dijanjikan oleh Allah kan? Janji. Janji Allah, insya-Allah pasti, ya. Kalau janji Allah, kalau kita buat, insya-Allah, ya. Janji manusia lain kan. Sekarang ni banyak janji-janji kan. Ni janji Allah, ya. Ini janji Allah, bukan janji manusia. Bagi orang yang takut, bagi orang yang takut akan Allah, bukan dapat saja, bukan dapat bergolek saja, tuan-tuan. Kena ada takut, ya. Ittaqullah tadi, ya. Apakah yang dijanjikan oleh Allah kepada orang yang takut akan Allah?
Jawabnya dia kata syurga. Syurga. Kata dalam kitab tasawuf ni, dia terus kata syurga. Orang yang takut ni, orang yang takwa ni. Orang yang takwa ni kan. Dalam surah An-Nazi'at ayat 41 dan 42 yang berbunyi, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Yang bermaksud, adapun orang yang takut akan Allah dengan segala kebesarannya dan menegah dirinya daripada kehendak hawa nafsunya, maka syurga ialah tempat kediamannya. Ya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka syurga lah tempat mereka ni, ya. Siapa dia? Orang yang takut akan Allah dengan segala kebesarannya, ya, dan menegah dirinya daripada kehendak hawa nafsunya, maka syurga ialah tempat kediamannya, ya. Itu yang dimaksudkan. Apa yang dimaksudkan mendapat keridhaan tadi dan seterusnya tadi yang dijanji oleh Allah ialah orang-orang yang takut akan Allah tadi, orang yang khauf akan Allah ini, maka jawabnya janji Allah tempat mereka ini ialah di syurga, ya. Allah. Ya. Dalam surah Ar-Rahman ayat 46 yang berbunyi, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Ya, yang bermaksud, dan bagi orang yang takut akan Allah dengan segala kebesarannya ialah dua syurga. Dua syurga, ya. Dia kata dua syurga. Apa maksud dua syurga ni? Kata ulama tafsir, tuan-tuan, bagi orang yang takut kepada Allah ni, satu dia katakan syurga dunia dan syurga akhirat, ya. Mana ada syurga dunia? Orang yang takutkan Allah ni, ya, orang yang takutkan Allah ni, maka Allah perlihatkan orang kata dalaman dia, tempat dia dalam kubur, di akhirat, apalagi dalam syurga sana besok, tuan-tuan, yang kekal, mana tempat-tempat dia sudah diperlihatkan daripada dunia, ya. Satu. Dan pendapat ulama tafsir lagi, satu syurga dua ni, satu syurga manusia dan satu syurga orang jin Islam, ya. Itu dalam tafsir lah, ya. Ini maksudnya antara dua syurga ni, ya. Itulah orang yang mendapat kebesaran dari Allah Subhanahu Wa Taala, mereka yang takutkan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Maka kita yang sebenarnya kita menunggu-nunggulah syurga yang kekal lah, dan syurga yang asli yang Allah janjikan untuk kita selama-lama di akhirat besok, insya-Allah, tuan-tuan, ya. Itulah sebagian daripada, tuan-tuan, sebagian daripada orang yang takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sikit lagi, tuan-tuan, ya. Kita pergi kepada sifat meninggalkan kesenangan dunia. Sifat meninggalkan kesenangan dunia. Apa yang dimaksudkan dengan meninggal kesenangan dunia, ataupun disebut dalam bahasanya zuhud. Orang yang zuhud, zuhud, ya. Zuhud ni, atau orang zuhud atau meninggalkan kesenangan dunia, itu ialah adanya perasaan benci di dalam hati terhadap dunia. Dia tak suka, benci benda-benda yang tidak mendatangkan faedah, yang tidak mendatangkan faedah, dia benci, tak suka. Yang kata Imam Ghazali, perbuatan kita ke, kerja buat kita ke, percakapan ke, dan apa saja yang masa kita berada atas dunia ni yang tidak ada faedah, yang tidak ada manfaat selepas mati. Selepas mati maksudnya, kalau tidak ada manfaat, bercakap ke, perbuatan ke, dan sebagainya, maka tinggalkan. Tinggalkan benda-benda yang tidak mendatangkan manfaat, benda-benda yang sia-sia lah, tinggalkan, kata Imam Ghazali, ya. Jadi mesti ada orang-orang ini perasaan benci di dalam hatinya terhadap dunia yang tidak ada manfaat, yang terlojat-lojat tu, yang terpekik-pekik tu, yang menjerit-menjerit tu, yang menjerit-menjerit itulah, ya. Kita kena ada perasaan benci, sebab perkara itu tidak ada mendatangkan faedah di sisi ulama tasawuf, tuan-tuan, ya. Kenakan kita ini sebagai orang zuhud, dan adanya perasaan tidak gemar kepada dunia ini, dan hati itu berpaling daripadanya, ya. Dan sebaliknya, hati itu suka dan gemar kepada berbuat taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa menuju ke akhirat, ya.
Jadi kita ahli ibadah ni tuan-tuan, orang kata sekurang-kurangnya kita nak diterima amalan kita, dan kita nak pergi kepada bersifat pada sifat zuhud ni, kena benci, ada perasaan benci tuan-tuan dalam hati kita. Kita lihat ke, baik kita dengar ke, baik kita dengar di hadapan ke, baik perkara yang kita dengar daripada perkhabaran ke, tak kisahlah ya. Jadi kita kena ada benci, tak suka ya. Sebab semuanya ni ada maknanya perkara-perkara hiburan-hiburan, orang kata wayang-wayang gambar, orang kata dunia saja, yang tidak akan membawa kepada faedah di akhirat besok tuan-tuan ya. Dan adanya perasaan tidak gemar kepada dunia ni ya, apa-apa dunia ni, banyak ya benda-benda yang tidak mendatangkan perkara-perkara yang elok ya. Dan hati itu berpaling daripadanya, dan sebaliknya hati itu suka dan gemar kepada berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan sentiasa menuju kepada akhirat. Ini orang zuhud ya, orang zuhud ya. Satu kisah tuan-tuan, zaman Rasulullah katakan, jadi satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dia memberi orang kata tazkirah lah begitu, lebih kurang lah kepada sahabatnya berkenaan dengan zuhud ni. Di zuhud ni rupanya daripada nafsu kita daripada nafsu, kata Rasulullah. Itulah yang menghalang kita ni, maknanya yang kita nak pergi mendapatkan zuhud ni. Maka dikatakan bila habis tazkirah Rasulullah ni, katakan tuan, maka Rasulullah pun balik, dan mereka ni berkumpul tuan-tuan, dan mereka pakat-pakat nak potong dia punya zakar. Benda inilah dia kata yang menjadikan penghalang kita, kata sahabat-sahabat ni tuan-tuan ya. Kemudian salah seorang daripada sahabat tu, dia pergi balik berjumpa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, dia bagi tahulah. Kemudian Rasulullah balik kepada kumpulan tu. Apa kata Rasulullah? Jangan kata Rasulullah, aku pun ada benda tu, kata Rasulullah. Bukan itu caranya. Jadi kamu kena usaha, kena buat sesuatu dan ikut cakap aku, apa yang patut, dan kena lawan nafsu, kata Rasulullah maksudnya ya. Jadi maknanya mereka nak pakai potong, kata Rasulullah jangan, aku pun ada benda itu, bukan itu caranya ya. Itu satu kisah ya. Jadi apa pun nafsu ni, itulah yang merupakan kita ni, orang kata penghalang kita. Dan kita ni pun juga, kalau kita boleh melawan nafsu tuan-tuan, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggi martabat kita tuan-tuan ya. Contoh katakan Rasulullah balik daripada perang Sabil tuan-tuan ya. Dalam bab nafsu ni tuan-tuan, perang Sabil, apa kata Rasulullah? Ya sahabat, daripada hari ini tidak ada lagi dah kita perang Sabil ya. Itu mana sebelum Rasulullah wafat kan. Jadi tapi kamu akan menghadapi peperangan yang lebih besar daripada perang Sabil ya Rasulullah, kata sahabat. Perang Sabil gugur, syahid, syurga ya, kata Rasulullah. Tapi ada peperangan yang lebih hebat bagimu akan datang bila aku tidak ada, kata Rasulullah. Bila aku tidak ada nanti, kamu akan berhadapan dengan perang Sabil yang lebih besar daripada aku. Apa dia perangnya? Melawan hawa nafsu, kata Rasulullah. Perang melawan hawa nafsu, itu yang kita dari tuan-tuan ya. Itu dia ya. Ni yang katakan nafsu inilah menjadikan kita, orang kata, terhalang segala-galanya tuan-tuan, daripada kita nak menuju kepada mentaati perintah Allah ya. Jadi sama-sama kita mentaati dia ya. InsyaAllah jadi tuan-tuan ya. Baik ya. Kemudian satu ni dia tuan, kita kata, apakah yang ingin dicapai oleh orang yang zuhud? Meninggal kesenangan. Ia ingin menghampirkan dirinya kepada Allah. Ia ingin menjauhkan dirinya daripada kesenangan dunia yang sia-sia, serta ia ingin mendapat kesenangan yang kekal di akhirat kelak. Orang zuhud itu dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad fi dunya yuhibbakallah, wazhad fima fi aidin nasi yuhibbakal nas ya. Fi aidin nasi yuhibbakan nas, yang bermaksud janganlah gemarkan dunia, nescaya Allah kasih kat engkau. Janganlah gemar, kena benci dunia. Kau nakkan zuhud, orang zuhud ni orang yang dikasihi oleh Allah ya. Jadi janganlah kamu sukakan dunia. Orang yang tak suka dunia ni, mana yang sia-sia lah ya, yang tidak mendatangkan faedah tadi, maka Allah kasih akan mereka tuan-tuan ya.
Itu dimaksudkan, janganlah gemarkan dunia, nescaya Allah kasihkan kau, dan janganlah gemarkan barang yang di dalam tangan orang. Jangan suka minta-minta. Ya, minta, mengharap, menunggu, mengharap. Ada di sebaliknya. Contohlah katakan, ya. Dia kata jangan gemarkan barang yang di dalam tangan orang, nescaya orang apa kasihkan kau. Ini ayat ni tak kena tuan-tuan, ya. Kalau kita selalu minta, takkan orang suka kita, kan? Ya, tu dia. Jadi ini sifat-sifat ni kita kena elakkan, ya. Jadilah tuan-tuan, insya-Allah, ya. Kita nak bergerak, ya, nak mengundi pagi ni, ya. Insya-Allah lah. Kita pangkahlah dengan nama Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pangkahan kita tu, pilihan kita tu diredai Allah Subhanahu Wa Taala, ya, untuk keselamatan agama kita, ya, bangsa kita, negara kita, insya-Allah tuan-tuan, ya. Dan saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim.